ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu akbar. Tuan-puan, para hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah bertemu kita sekali lagi dalam siri kuliah saya. Siri yang kedua, iaitu insyaAllah bertajuk Menyingkap Rahsia Kebenaran. Siapa Ustaz Asy'ari Muhammad yang sebenarnya? Atau siapa sebenarnya Ustaz Asy'ari Muhammad? Dalam siri yang pertama, saya telah menyebut nasab atau keturunan salasilah Ustaz Asy'ari Muhammad. Maka kepada sesiapa yang tidak bersetuju atau menyanggahnya, sila datangkan nasab Ustaz Asy'ari Muhammad yang lebih tepat kalau ada. Yang kalau dikata itu tak jelas lagi, datangkan nasab yang jelas. Jangan pandai cakap je. Sedangkan kita tak kenal peribadi siapa sebenarnya Ustaz Asy'ari Muhammad ni. Alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Satu daripada syarat-syarat atau standard yang terlalu penting untuk melahirkan manusia yang baik-baik, suci dan mulia-mulia itu, maka asasnya adalah keturunan. Keturunan yang baik-baik, keturunan yang suci lagi mulia. Itulah syarat yang terlalu penting untuk melahirkan manusia yang baik-baik. Sila ambil perhatian. Saya ambil contoh kelahiran rasul-rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya sangat-sangat ditentukan oleh faktor keturunan sebagai asbabnya. Dijaga sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala mata rantai keturunannya yang dirangkaikan semuanya dari Nabi Ibrahim sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kejadian zina. Mana tidak pernah berzina. Sejauh beribu-ribu tahun, beratus-ratus generasi, laluan yang diambil semuanya selamat dari zina. Lihatlah nama-nama mereka yang berangkai ini. Saya sebutkan di sini sebagai contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fir atau Fahir, atau nama lain ialah Quraisy. Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, sampailah kepada Nabi Ismail dan seterusnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengan kenyataan yang saya sebutkan tadi, maka fahamlah kita sepatutnya bahawa faktor keturunan menjadi asas penting untuk kelahiran orang yang baik. Dan kalau benar dia pemimpin kebenaran, pasti punya keturunan yang suci dan mulia. Begitulah apa yang berlaku kepada Asy'ari bin Muhammad. Ustaz Asy'ari bin Muhammad, atau lebih dipanggil dengan gelarannya iaitu Abuya. Abuya itu sebenarnya artinya adalah ayah. Iaitu panggilan kepada seorang yang mengajar ilmu-ilmu Islam. Yang tinggi ilmunya, yang dihormati, maka dipanggil Abuya. Jadi Abuya itu bukan gelaran untuk kita-kita ni yang tak faham, untuk perli-perli, untuk jadikan sebagai bahan sindiran. Sila ambil perhatian. Sebenarnya tuduhan yang dilemparkan ke atas Abuya, Ustaz Asy'ari Muhammad ini terlalu banyak. Dan semuanya insya-Allah saya ada jawapannya. Sama ada sebagai contoh menentukan Imam Mahdi sebagai contohnya menentukan Imam Mahdi dianggap sebagai kesesatan, itu sebenarnya tidak benar. Persoalan yakazah, persoalan ilham, persoalan mendewa-dewakan pemimpin, dan lebih-lebih lagi persoalan yang sangat-sangat dianggap sebagai kesesatan yang nyata. Sama ada Ustaz Asy'ari Muhammad itu benar-benar meninggal dunia atau gaib. Jadi kalau orang yang menganggapnya gaib, maka dia anggap sebagai kesesatan yang nyata. Ini semuanya akan dijawab dengan terang lagi bersuluh
dengan bahan-bahan buktinya sekali. Kembali kita atau mengimbau kembali kepada sejarah kelahiran Ustaz Asy'ari Muhammad. Yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad. Seorang tokoh yang tidak dikenali oleh dunia dan umumnya umat Islam. Tetapi sebenarnya adalah tokoh dunia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih tahun 40-an hingga tahun 60-an adalah zaman kemunduran dan kemiskinan. Sama ada dari segi dunia apalagi akhirat. Di mana surau-surau menjadi tempat tidur kambing. Subhanallah. Masjid pun sama. Tai-tai kambinglah yang mengisinya. Subhanallah. Subhanallah. Tetapi di surau Lebay Ibrahim atau Syekh Lebay Ibrahim dan Kiai Syahid, sebagaimana yang saya ceritakan pada siri yang pertama, yang dibuat dari kayu dan buluh. Waktu itu cukup meriah, terutamanya di malam-malam Isnin dan Khamis dengan ibadah tahlil dan maulid. Abuya membesar di rumah yang semua orang di dalamnya sembahyang dan bertarikat. Ini juga adalah satu bukti nyata bahawa Abuya dari sejak kecilnya lagi, kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan beragama. Bapanya Muhammad bukan sahaja beragama, bahkan bertarikat. Walhal waktu itu orang Melayu umumnya bukan sahaja tidak bertarikat, bahkan sembahyang pun tidak. Zaman 40-an hingga 60-an, bayangkan, bapa kepada bapanya. Bapa Abuya namanya apa? Muhammad. Jadi ayah kepada Muhammad itu Idris. Saya ulang semula. Bapa kepada bapanya itu Idris adalah murid pengajian di Jamaah pengasas tarikat di Kelang. Artinya dia juga pengamal tarikat Sufi. Diceritakan oleh bapa Abuya bahawa Datuk Abuya tadi ni dan juga datuk kepada ayahnya sendiri, iaitu yang bernama Haji Ali, datangnya dari Yaman, dari keturunan Bani Tamim. Dan ada ustaz kita di Malaysia ini yang kononnya cerdik, nak bagi tahu mana ada Bani Tamim di Malaysia ini. Hijrah. Kan daripada dulu lagi, zaman berzaman sudah ada mulanya dakwah hijrah ke sana ke sini untuk mengembangkan Islam. Jadi di sinilah puncanya adanya zuriat keturunan Bani Tamim. Bahkan Ahlul Bait pun ramai yang terdapat di Nusantara ni. Perkara yang mudah begitu pun tak boleh difahami. Tetapi kerana benci dan fobianya terhadap Ustaz Asy'ari, maka dituduh macam-macam. Manakala Maimunah, iaitu ibu Abuya, adalah sepupu kepada Syekh Muhammad bin Abdullah. Ahlul Bait, yakni dari keturunan Rasulullah SAW. Artinya mereka dari satu datuk, yang mana bapa atau ibu mereka ini adalah adik-beradik. Datuk mereka yang datang dari Wonosobo, Indonesia, sebenarnya berdarah Arab Syria. Sebab itu kena kaji, kena tanya. Tanyalah yang punya diri, tanyalah keluarganya yang tahu. Ini kita orang luar yang tak tahu apa, tak tahu nasab, tak tahu keturunan, menuduh yang bukan-bukan. Bila kita sebut nama nasabnya, salah silanya terkejut. Terkejut sangat. Istilahnya terkejut beruk. Macam tak percaya pula. Inilah fakta sejarah. Maka keturunan Abuya atau Ustaz Asy'ari Muhammad ini berdarah Arab Syria. Mereka berhijrah ke timur untuk selamatkan iman dari kemasukan Wahabi di sana. Nampak ada lagi istilah Wahabi. Maknanya Wahabi ni satu fahaman yang bahaya. Bukan masalah di Malaysia ni boleh beramal atau tak boleh dengan mazhab lain. Dah tentulah boleh. Itu soalan asas, soalan tadika. Di Malaysia ni nak amal dengan mazhab Maliki ke Hanafi ke Syafi'i, boleh je, tak ada salah. Asalkan amal sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh. Ni masalah yang kita petikai ni, orang bertawasul dikata syirik. Belum lagi kita petikai tentang akidah dia, akidah Wahabi 3 serangkai ni. Tauhid mereka ni. Keturunan sebelah ibu Abuya atau Ustaz Asy'ari Muhammad. Jadi bila saya sebut Abuya jangan fobia pula tuan-tuan. Ni orang dah terlampau benci sangat. Hatinya zulumat, penuh dengan kegelapan. Dengan dosa. Dosa lah. Menuduh wali ni yang bukan-bukan. Jadi bila dengar Abuya, fobia. Abuya ni gelaran yang baik, ayah. Seorang yang berpengetahuan agama, yang mendidik ilmu agama. Yang panggilan yang dihormati. Sama ada di Indonesia, di Arab, orang panggil Abuya juga. Keturunan sebelah ibu Abuya itu berhijrah ke Malaysia dan akhirnya melahirkan Abuya di Pilin, Rembau, Negeri Sembilan.
Artinya, ni faham elok. Sebab kita nak ceritakan Abu Yah daripada kelahiran dia, nasab dia, sampai ke besar. Siapa dia sebenarnya? Betulkah dia Fatah Taimiyah atau bukan? Betulkah dia ni mati atau gaib? Siapa dia ni? Kita kena tahu. Melalui salasilah bapanya, Abu Yah Asy'ari bin Muhammad bin Idris bin Ali bin Malik adalah Bani Tamim. Melalui salasilah ibunya pula, Abu Yah, yakni Asy'ari bin Maimunah binti Ilyas bin Omar, Ahlul Bait dari Bani Hashim. Sila ambil perhatian. Jadi keturunan baik-baik Bani Tamim, jangan kamu tuduh kata melainkan kebaikan. Ahlul Bait jangan kamu hina dia. Tapi bagaimana rakyat Malaysia, bagaimana sikap kita? Tak kenal maka tak cinta, tuduh yang bukan-bukan. Dengar daripada orang-orang yang fasik, dengar daripada orang tanpa membuat penyiasatan yang seadil-adilnya, tuduh macam-macam. Tapi ada masanya, dah sampai masanya, zamannya. Pembongkaran itu nak dibuat. Dah sampai masanya, insya-Allah. Dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan terbongkar tidak lama lagi. Kedua-dua ibu bapanya pengamal tarikat Muhammadiyah. Oleh kerana bapanya dari Bani Tamim, sedangkan ibu dari Bani Hashim, maka Abu Yah dinilai sebagai Bani Tamim. Walhal darah keturunan dari Bani Hashim juga ada dalam diri Abu Yah. Namun semuanya sudah nipis kerana perkahwinan campur yang berlaku di antara keturunan mereka. Pernah disebut oleh Saidi Syekh Muhammad bin Abdullah, siapa-siapa yang direzekikan untuk beriman dan berjuang dalam jamaah kebenaran adalah seorang yang berketurunan baik, sama ada dari darah Bani Hashim atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan senang untuk ikut pertahankan Allah dan Rasul di zaman jahiliyah kali yang kedua. Melainkan mereka-mereka yang ada kekuatan istimewa mendapat doa dari Rasul dan para sahabat yang bila mana mendengar adanya ikhwan di akhir zaman, mereka sangat cemburu, lalu terus berdoa agar mereka atau keturunan mereka akan ikut terlibat dalam jamaah ikhwan itu, jamaah kebenaran di akhir zaman. Pemimpinnya adalah Fatah At-Tamimi. Jadi untuk menilai jamaah kebenaran, pengetahuan kita bukan setakat yang asas, basic-basic saja, tauhid yang asas. Kita perlu ada satu pengetahuan tauhid atau akidah yang mendalam, yang meluas, penghayatan. Mesti meyakini kuasa Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan bertuhankan akal fikiran. Jangan bertuhankan kepada logik semata-mata. Satu kisah atau cerita yang agak menarik, di mana Abu Yah ini pernah diejek orang. Kononnya dia dari keturunan Boyan, Pulau Bawen, yang terletak di utara Jawa. Memang diketahui umum sebenarnya di Pulau Bawen itu ramai penduduknya dari keturunan Bani Tamim. Paling tidak kebanyakan penduduknya orang Jawa, yang mana orang Jawa ini terkenal sebagai keturunan mulia. Di Kuala Lumpur pun ada perkampungan Boyan. Anda, tuan-puan, boleh ke sana untuk melihat ciri-ciri kehidupan mereka yang unik berjamaah. Sebab itu jangan kita lihat menilai secara lahiriah semata-mata. Yang dikatakan ilmu itu ialah sesuatu yang berbetulan dengan hakikat. Hakikat siapa orang-orang Bawen ni? Keturunan Bani Tamim, kena ambil kira semua tu. Jangan mudah-mudah buat kesimpulan yang buruk-buruk. Pernah seorang warga Mesir, Syekh Muhammad Ali Al-Mutawi', PhD, Usuluddin dari Universiti Al-Azhar, yang merupakan seorang naib Syekh Tarikat Rifa'iyah Sazaliyah. Bila ditanya pendapatnya tentang Ustaz Asy'ari Muhammad itu keturunan dari Bani Tamim, dia berkata ada dua kaedah untuk menilai sama ada Abu Yah itu keturunan dari Bani Tamim atau tidak. Ada dua kaedah untuk menilainya. Yang pertama, nasabnya. Yang kedua, ciri-cirinya. Kita pada zahirnya atau pada umumnya akan bersetuju bahawa setiap orang yang berjaya dalam bidangnya, biasanya dia mempunyai latar belakang keluarga yang begitu. Contoh, seorang peniaga berjaya misalnya adalah berketurunan peniaga. Seorang pemimpin itu lahirnya dari environment kepimpinan. Begitulah juga sebenarnya kelahiran seorang pemimpin kebenaran mestilah dari sejarah yang bersifat kebenaran. Ambil perhatian. Sekali lagi,
Pemimpin kebenaran mestilah dari sejarah yang bersifat kebenaran. Tanpa itu mustahil Allah hendak hidupkan agamanya yang mulia di tangan orang yang kotor. Orang roh, orang Tuhan, orang yang dibantu oleh Allah. Kalau Rasul diberi wahyu, tetapi kalau mujaddid, wali-wali diberi ilham, tentulah ini semua dipersiapkan untuk mampu melakukannya semuanya atas izin Allah SWT. Masalahnya kini Wahabi dan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri yang tidak yakin dengan ilham, yang tidak yakin dengan yakazah. Banyak benar songehnya. Orang yang mimpi dia sibuk pula. Saya bagi contoh. Contoh ni macam lucu tapi itulah keadaan realitinya. Seorang bermimpi dia pergi Amerika. Kita pula menyebut, kita kata, muka macam kamu ni mimpi pergi Amerika. Tak mungkin. Kamu setakat mimpi pergi botol boleh. Mimpi pergi parit boleh aku percaya. Mimpi pergi Manung boleh. Kalau Amerika aku tak percaya. Bolehkah kita kata macam tu tuan-tuan? Jadi orang yang beryakazah, orang dapat ilham, seorang wali, apa nak diherankan? Nabi dah bagi tahu isyarat banyak. Dalam hadis ada, dalam Quran ada secara umum. Kita pula menyebut, lebih-lebih pula nak menafikan. Apakah kebenaran tu tunggu pengesahan daripada kita? Nak tahu kebenaran ke tidak, tak tunggu kita sahkan. Lebih-lebih lagi kalau kita ni berfaham Wahabi. Lebih-lebih lagi kalau kita ni berfaham Wahabi. Nak tunggu kita pula nak mengesahkan. Kau mimpi kau betul, firasat kau betul, ilham kau betul, yakazah kau betul atau sebaliknya. Sebenarnya pengalaman, menurut pengalaman yang kita dengar daripada cerita, daripada pembacaan kita, daripada kajian kita, apa dia? Oleh kerana mereka tidak ada pengalaman. Seolah-olah begitulah, tidak ada pengalaman mimpi yang benar, tidak ada pengalaman dapat ilham, yakazah. Tak ada pengalaman. Jadi dia orang ingat orang pun semua sama, tak boleh yakazah. Sedangkan dalilnya ada. Subhanallah. Heran betul puak-puak ni. Tambah-tambah ni akhir zaman ni, bila disebut Sufi, Ali Zikir, Nur Muhammad, dia tentang habis-habis. Puak-puak Wahabi lah khususnya. Tak percaya langsung. Jadi macam mana agama Islam tu nak hidup? Hidup di tangan mereka. Adakah agama roh Islam nak hidup di tangan mereka? Tengok apa yang terjadi di Malaysia sehingga hari ini. Adakah golongan Wahabi ni penyelesai kepada masalah ummah? Menjadikan rakyat Malaysia hidup aman, damai, tentram, harmoni, tidak bergaduh antara satu sama lain? Tuan-tuan boleh bayangkan sendiri bagaimana Islam di tangan Abuya, di tangan Ustaz Asyari Muhammad. Tengok contoh dalam diri peribadinya, keluarganya, masyarakatnya, sistemnya. Walaupun berdepan dengan 1001 halangan, tetapi dapat dilepasinya, maka orang yang arif sangat tahu bahawa beliau datang dari keturunan yang dijanjikan, keturunan yang baik-baik. Ambil perhatian. Walaupun saya sudah menyebut bahawa saya tidak pernah menganggotai pertubuhan atau jemaah Al-Arkam, dan Arkam dah tak ada. Dan saya suka dan sekeras-kerasnya saya menyebut di sini. Dengan tegasnya saya menyebutkan di sini. Ini cerita ni bukannya nak mengembalikan doktrin Al-Arkam untuk menghidupkan Al-Arkam. Tak ada cerita macam tu, tak ada. Arkam dah habis dah. Dah selesai dah. Bukannya untuk menghidupkan Al-Arkam baru ke, ahli baru ke, tak ada istilah macam tu. Itu semua dusta dan pembohongan yang nyata dari musuh-musuh Islam. Sebenarnya saya nak membongkar rahsia kebenaran yang selama hari ini ditutup. Selama hari ini kebenaran tu ditohmah, dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan yang keji. Sebenarnya bukan begitu. Jauh hari juga yang mengenal Manikam. Saya dah buat kajian ni berpuluh-puluh tahun. Dan ada orang bertanya berapa umur ustaz. Saya tak percaya. Tak percaya, ya lantak situlah. Kajilah. Datanglah nasab ke, sumber ke yang lebih tepat. Ni sikit lagi masa tahulah umur saya berapa. Macam mana kajian saya, macam mana jawapannya. Bandingkanlah. Zaman sekarang ni dahsyat. Orang bagi hadis kata do'if, orang bagi hadis kata maudhu'. Orang baca ayat Quran tafsir kot lain. Tambah-tambah orang bagi sumber yang lain daripada hadis dan Quran, tak percaya pula. Sudahnya buat mic kamu punya. Mana yang kamu punya nasab tu? Mana dia pemimpin pilihan kamu? Kebenaran tu mana daripada kamu? Fatah Tamimi wasi kamu tu mana? Yang ni sesat, yang tak sesat tu mana? Mana Imam Mahdi yang tak sesat tu mana?
Betul ke menentukan Imam Mahdi itu tak boleh, haram, sesat? Betul ke macam tu? Betul kalau bila kata orang tu dia meninggal dunia, tiba ada orang lain kata dia bukan meninggal, dia gaib. Itu sesat. Sesat ke macam tu? Belajar ke tauhid, belajar ke sifat 20. Benda asas saja. Semua ini akan terjawab, tuan-tuan. Maka saya nasihatkan diri saya, tuan-tuan semua, rakyat Malaysia, umumnya umat Islam. Yang saya kisahkan dalam video saya ini bukan untuk memecah belahkan. Inilah menjadi sebab untuk Malaysia ini mendapat rahmat, mendapat pengampunan Tuhan, mendapat rahmat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang baik-baik jangan dituduh sesat, mudah-mudah je. Panggil semula mereka itu, siasat semula, soal jawab, diberi keadilan, hak mereka. Yang nak menilai kebenaran yang sebenar-benar kebenaran ini adalah Allah, Rasul dan orang mukmin. Dalam surah At-Taubah ayat 105. Cari sendiri ayat tu. Hakim yang nak menilai mesti adil. Neraca timbangan Quran, hadis. Bukti boleh tengok pada realiti kehidupan sekarang ni. Jamaah Fatah At-Tamimi ni. Hukum di antara manusia mesti adil. Menurut Islam tulen, seorang yang dihina harus mempertahankan diri. Dan kalau disesatkan, wajib mempertahankan diri. Agar orang awam banyak di Malaysia ni, tidak menanggung dosa kerana campur tangan. Di Malaysia ni sepatutnya semua orang boleh mengamalkan kebenaran. Kebenaran itu selamat menyelamatkan, bukan menyusahkan orang. Bukan menjahanamkan orang, bukan merosakkan orang. Belum tentu lagi yang tiada degree, tiada PhD itu lemah dan jahil agama. Ambil perhatian. Nabi Muhammad SAW itu sekolah mana? UPSR pun tak ada, PMR pun tak ada, PT3 pun tak ada, diploma pun tak ada, degree pun tak ada, master pun tak ada, PhD pun tak ada. Tapi lebih hebat daripada sejuta orang yang ada PhD. Bahkan dia manusia yang paling bijak, paling pandai. Tengok sejarah, kebanyakan ulama' Mu'tabar tidak berjawatan. Lihat perjuangan ulama' Mu'tabariyah, Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi, Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Muslim dan lain-lain. Tengok kitab mereka, subhanallah. Patutnya yang kita tuduh ni, berpuluh-puluh tahun kena tuduh ni, diberi hak untuk mendengar dan membela diri. Sepatutnya, ini nak cerita keselamatan ni. Bukan memecah belah. Ingat tu, cerita keselamatan. Untuk mengembalikan Malaysia ni di zaman yang benar-benar cemerlang, gemilang dan terbilang. Menurut ukuran Tuhan, Malaysia ni akan jadi sebuah negara yang berdaulat. Negara yang dikagumi oleh dunia. Selesai hutang-hutang, semua selesai. Jadi tindakan mengharamkan mudah-mudah begitu bertentangan dengan hak asasi individu kerana tidak pernah diajak berunding secara adil dan muzakarah atau diberi peluang untuk membela diri. Oleh kerana dasar pemerintahan Malaysia adalah demokrasi, kebebasan untuk mempunyai pendapat sendiri dan melahirkan fikiran-fikiran melalui saluran komunikasi atau apa jua alat penghantar selagi mana tidak berbahaya pada negara dan masyarakat. Jadi ajaran Ustaz Asy'ari Muhammad ni tidak berbahaya pada negara dan masyarakat sebenarnya. Dia bawa produk Islam, kerja Islam, berkasih sayang, berakhlak. Kita yang tak faham. Mungkin kerana dia menggugat diri kita ni yang ada kuasa. Tapi sebenarnya bila Islam ni dapat mendominasi keadaan ni, yang selamat tu semua orang sebab agama Islam selamat menyelamatkan. Kita yang tak faham. Kita ingat, Islam ni bahaya, kasar, militan. Itu persepsi kita yang tak betul. Pengharaman selama ini kepada Jamaah Al-Arkam. Al-Arkam dah habis, dah tak ada dah. Dibuat tidak berhati-hati tanpa mematuhi kehendak disiplin ilmu dan di luar keadaan rakyat. Jadi kalau tidak dibongkar ini, kita ni termasuk saya, orang yang menuduh yang bukan-bukan, katalah kita ni mati lebih dulu. Macam mana hidup kita, nasib kita di alam barzah, dalam kubur, di padang mahsyar? Tak takut? Biar lantak macam tu je. Boleh macam tu ke? Termasuklah di antaranya buku Ustaz Asy'ari Muhammad. Buku kitab-kitab Abu Ya ni. Sepatutnya dikaji dengan teliti, dikaji hujahnya. Kaji sungguh-sungguh. Ditanya kepada penulis tentang tulisannya. Muzakarah dengan penulis. Mendapat titik pertemuan antara dua pandangan yang berbeza. Dijemput orang yang pakar tentang persoalan yang dibangkitkan.
tanpa kepakaran keputusan adalah tidak adil. Diberitahu kepada penulis buku tersebut tentang pengharaman buku secara rasmi sebelum diumum kepada masyarakat dan menyatakan dengan nas yang tepat supaya dapat dibuat pembetulan pada kesilapan itu, diedarkan pada masyarakat perihal pengharaman itu bersama keterangan yang jitu dan tepat segala perkara yang bersangkutan tentang pengharaman itu. Jadi kesilapan yang besar tu apa? Buku baca tara mana, tidak dipanggil soal selidik, tidak melihat suasana kehidupan jamaah. Malaysia sebuah negara yang bertuah di masa akan datang, tidak lama lagi. Maka pulihkan dulu keadaan ini. Sebenarnya semua orang, semua kita, sama ada ustaznya, da'inya, ulama'nya, mufti ke, pemimpin politik ke, tak politik ke, diri kita, individu saya, semua kita ni pernah buat silap, pernah buat salah. Tapi peluang tu terbuka luas untuk kita bertaubat. Boleh je. Cuma kita kena berani menghadapi kenyataan. Zaman sekarang ni rakyat nak keadilan. Mana keadilan? Orang nak keadilan. Siasat dengan cara yang benar-benar adil. Dah 26 minit lebih ni. Saya nak bawa kisah pertemuan antara Profesor Dr. Hisham At-Tamimi, seorang pensyarah kuliah syariah Islam University Jordan, Amman, Jordan. Dia mengenali Abuya ni, Syekh Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi juga ni, di akhir tahun 80-an di Amman. Masa tu Abuya mula mengembangkan dakwah dan perjuangannya melalui Jamaah Al-Arkam secara intensif di luar Malaysia seperti Jordan, Mesir, Iraq dan negara Timur Tengah yang lainnya. Tengok apa kata orang ni. Apa kata Profesor Dr. Hisham At-Tamimi. Dia kata apa? Apa yang dia sangat terkesan dengan Abuya ni, dengan Ustaz Asy'ari Muhammad ni adalah berkaitan dengan peribadi dan akhlaknya. Abuya dilihat begitu lembut, penyayang, pemurah, sabar, berkarisma, gigih dan lain-lain. Bagi rakyat Malaysia, sesat. Teruk betul. Mengarut. Fobia, trauma, benci, kutuk, kecam. Woi, dahsyat betul kita ni. Apa dia katakan bahawa yang dia lihat ialah perjuangan Abuya ni ternyata besar. Membangunkan model Islam yang kafah dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Daripada dirinya, keluarganya, ekonominya, pendidikannya, kebudayaannya, pertaniannya, perdagangannya, penerangan dan lain. Tapi malangnya bagi kita orang Malaysia ni, bagi ustaz-ustaz Malaysia ni, walaupun ekonomi hebat, pendidikan hebat, kebudayaan hebat, pertanian hebat, penerangan hebat, penerangan hebat, itu hebat, ini hebat, tapi akidah je rosak. Ya ke? Subhanallah. Tauhidnya tak betul. Ya ke? Subhanallah. Tanya tidak, siasat tidak, selongkar tidak. Main tuduh aja. Minda buah fikiran Ustaz Asy'ari Muhammad. Global, indah, cantik, sangat praktikal. Apa pula kita kata? Kita kata minda Abuya ni lebih hebat pula. Dituduhnya minda tu lebih hebat daripada Quran dan hadis. Siapa yang cakap? Siapakah rasakan begitu? Dia tak faham apa makna minda. Dia tak faham apa makna buah fikiran. Maka dia tuduh yang bukan-bukan. Dia tak kenal Ustaz Asy'ari Muhammad. Jadi seolah-olahnya orang Melayu sampai sudahlah. Kalau duk parit-parit lah, duk botol-botol lah, duk manung-manung lah. Duk cih-cih lah kampung cih tu. Tersorok macam bawah tempurung. Seolah-olah orang Melayu ni tak ada pemimpin yang hebat, yang bertarak dunia. Orang Melayu ni tak boleh hebat daripada orang Arab. Sedangkan tidak ada beza antara orang Ajam dengan orang Arab melainkan takwa. Lemah betul pemikiran mereka. Sedangkan Ustaz Asy'ari Muhammad ni mengatakan, bukan mengatakan saja soal-soal Islam, Quran, hadis ni, tapi menulis, tetapi mempraktikannya. Menuliskan minda-mindanya, buah fikirannya, diamalkan, diperjuangkan, bahkan menjadi hidup matinya. Kita lihat. Saya nak bacakan satu ni, dah 30 minit lebih. Saya tak nak cakap panjang-panjang, nanti siri yang ketiga pula. Saya bagi contoh macam mana apa yang ditulis oleh Abuya. Sajaknya. Jadi satu sajak yang luar biasa. Saya cabar ni ustaz-ustaz ni yang di Malaysia ni, yang hebat-hebat ni konon-kononnya. Cuba buat satu sajak yang macam ni. Cuba tengok bagaimana hatinya, jiwanya, rasa hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya, engkau patut dirindui.
Tuhan, Engkau patut dirindui kerana cintaku kepadamu sepenuh hati. Betapalah aku tidak merinduimu. Rahmat dan nikmat-Mu mengalir kepadaku setiap hari. Aku khawatir rinduku kepadamu di sebelah pihak, sedangkan Engkau belum lagi mencintaiku. Kerana dosa-dosa dan kesalahanku yang aku lakukan terlalu banyak, menjadikan Engkau belum lagi meredai dan mencintaiku. Tuhan, dengan rahmat-Mu, ampunkanlah aku ini. Tuhan, dengan rahmat-Mu, maafkanlah kesalahanku. Aku ini bukankah hamba ciptaan-Mu? Kalau Engkau maafkan aku, sedikit pun tidak menggugat kebesaran-Mu. Tuhan, cukuplah kesalahanku menjadi pengajaran. Aku akan mengingatinya sepanjang umurku. Cukuplah sudah aku terseksa dengan dosa-dosa itu. Moga-moga di masa hadapan aku tidak melakukannya lagi. Namun dengan kelemahanku tidak mungkin aku terlepas dari dosa. Kalau bukan dengan kuasa-Mu membantu aku, juga kalau tidak disertakan dengan hidayah dan taufik dari-Mu, hidayah-Mu lah yang aku harapkan. Taufik-Mu lah yang aku pinta. Pimpinan-Mu lah yang aku hendak, agar aku terselamat daripada dosa-dosa yang memburu. Begitulah sajak yang dikarang oleh Abuya Fatah At-Tamimi, Ustaz Asy'ari Muhammad, yang kita tak kenal lagi. Ni ada orang yang jenis fobia ni, jenis entah apa benda lah, penyakit dalam hatinya. Bila sebut saja perkataan atau istilah Tuhan, dia kata jangan guna Tuhan, guna Allah. Dia tak faham. Tuhan itu, dah banyak kali saya sebut, Tuhan itu esa, satu saja Tuhan, Allah. Tak adalah Tuhan lain. Sebab itu Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Masih lagi tak faham. Saya dah banyak kali terang tentang apa makna Tuhan sebenarnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang seperti Allah, melainkan Allah lah Tuhan tu. Sekadar ini, ingat kepada musuh-musuh Islam ni. Saya anggap musuh-musuh Islam, musuh kebenaran. Penceritaan saya ini bukan untuk memecah belah. Bukan untuk mengembalikan zaman Al-Arkam. Arkam dah tak ada dah. Dah berlalu pergi. Nak menceritakan kebenaran yang mutlak di Malaysia ini. Telah disalah anggap. Telah ditomah dengan berbagai-bagai tuduhan. Kembalilah kepada Islam. InsyaAllah. Malaysia satu masa nanti yang terdekat ini akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bila kita bertaubat. Bila kita baiki diri. Bila kita rasa kita memang bersalah di atas ketelanjuran kita, maka insya-Allah lihatlah nanti Malaysia akan jadi negara yang sangat-sangat hebat menurut kacamata Islam yang sebenarnya. Jadi kepada musuh-musuh Islam, musuh kebenaran, musuh Ustaz Asy'ari Muhammad, saya suka bagi tahu pada kamu, pada tuan-tuan sekalian, sebenarnya kamu atau tuan-puan yang saya sebut sebagai musuh Islam, musuh kebenaran, kerana kita jahil. Kita jahil itulah yang menjadi musuh. Yang disebab kita menjadi musuh kepada kebenaran. Maka saya doakan supaya tuan-puan, semua umat Islam, rakyat Malaysia akan bermuhasabah diri, baiki diri. Lebih-lebih lagi saya yang bercakap ini. Janganlah kita buruk sangka. Marilah kita kaji sungguh-sungguh. Ya ke ni Ustaz Bakhtiar cakap ni? Macam tak percaya, macam tak pernah dengar, tak pernah jumpa. Kajilah. Start kaji insyaAllah. Sebulan selesai kajian insyaAllah. Sekian, ampun maaf daripada saya yang berdosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.